Ada setengah pihak marahkan saya sebab saya tanya penjelasan tentang kepada Menteri Agama tentang isu konsert Billie Eilish, konsert LGBTQ ni terhadap Menteri Agama. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan, saya nak beri penjelasan kepada semua. Semalam pun saya dah buat live panjang lebar. Tapi mungkin ada setengah pihak yang tak faham, yang nak salahkan kita apabila kita bersuara. Kan? Kita minta penjelasan daripada Menteri Agama. Kan? Mereka kata macam-macam. Jadi saya nak jawab ni. Saya nak jawab hari ni, insya-Allah kita jawab cara baik-baik insya-Allah. Pertama sekali tuan-tuan, isu saya minta penjelasan Menteri Agama tentang konsert LGBTQ ni, yang bawa artis, apa nama dia, saya pun Eilish, sat. Tu nama-nama ni semua kita tak pun nak ingat. Billie Eilish ni. Waalaikumsalam, tolong share tu. Okey, berkenaan dengan konsert Billie Eilish ni, yang membawa seorang top 10 pro LGBTQ. Okey. Jadi saya tanya di mana Menteri Agama saat ini. Okey. Dan saya tengok jawapan adalah daripada penyokong-penyokong. Pertama sekali saya nak beritahu dah, saya tak melibatkan parti politik kamu. Saya tidak melibatkan parti politik mana-mana pun. Saya bercakap di atas kapasiti Islam, agama Islam. Tolong faham elok insya-Allah. Saya tidak bercakap tentang, dalam live saya tak kutuk parti politik PAS ke, parti apa sekalipun. Cuba dengar elok apa saya cakap ni. Jadi saya bertanyakan di mana peranan Menteri Agama dalam isu ni. Okey, pihak sana dah beritahu kata ni bukan masalah Menteri Agama. Ni masalah adalah Menteri Pelancongan dan Kebudayaan. Baik. Betul? Saya tak kata salah benda tu, betul. Tetapi saya tekankan Menteri Agama hari ini adalah disebabkan ia bersangkutan dengan agama. Pertama sekali, LGBTQ ni dilarang, diharamkan di dalam agama Islam. Mengamalkan LGBT, kaum-kaum nabi seks bebas, tanpa sepadan ni yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut dahulu dilarang dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Jadi ia bersangkutan dengan agama. Jadi saya minta hari ini Jabatan Agama ataupun Menteri Agama memberi desakan, bersuara, memberi teguran, bersuara dengan begitu tegas. Bukan sekadar lepas bila orang tekan-tekan dia kata sepatutnya konsert itu tidak perlu ada. Itu bukan satu desakan. Kita minta hari ini desakan daripada Menteri Agama sebab ia berkaitan dengan agama. Konsert, satu-satu majlis hiburan itu di bahagian Menteri Kebudayaan dan Pelancongan. Kita faham yang tu, di bawah PBT. Tetapi hari ni isu konsert ni melibatkan agama tuan-tuan. Jadi kurang-kurangnya Menteri Agama dia kena bercakap tegas lah, kena hantar satu memorandum ke, satu bantahan ke daripada Jabatan Agama Islam, daripada Menteri Agama Islam Malaysia, bantahan untuk konsert yang akan diadakan ini. Bila ada bantahan ini, jika dilakukan juga, maka di situ barulah kita nak boleh salahkan pihak-pihak menteri-menteri yang lain yang bersama-sama ni, yang menjayakan konsert-konsert yang berusulkan LGBTQ ni. Jadi kena faham elok. Saya tidak menyerang peribadi orang, saya tidak menyerang parti politik yang dibawa oleh dia. Saya dah beritahu semalam lagi. Faham tak? Jadi hari ni semua tak ada. Bila kita tanya menteri ni tolak pergi menteri tu. Bila tanya menteri tu tolak. Jadi baik tak jadi menteri macam ni. Baik jangan jadi menteri lah, semua tenang. Bila kita cakap kami tak dapat lagi kuasa penuh kerajaan, ni bukan masalah kuasa tuan-tuan. Ni masalah mulut kita, ni masalah ketegasan kita. Sekali lagi minta Allah Ta'ala bagi pula kuasa sepenuhnya, tak boleh buat lagi. Macam mana nak cerita? Cerita pula kita ni hidup berdemokrasi, majmuk, masyarakat majmuk, kita kena menghormati dia. Biar
Dia macam-macam alasan ni boleh ditimbulkan, alasan ni boleh diwujudkan. Jika tak boleh jawab, alasan mula macam-macam. Saya nak cerita bukan masalah kuasa kamu ke tak cukup lagi kan majoriti. Contoh ni saya beritahu yang duk dengar ni, duk tengok komen ni. Kata PAS tidak dapat lagi. Saya bukan nak capuk politik, tapi dah orang politik duk aju saya, duk mesej, duk macam-macam kat saya ni. Kata saya boleh kurang, hari saya nak jawab. Okey, mereka katakan PAS tak dapat satu kuasa yang solid untuk memerintah Malaysia. Jadi tak ada tak ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, jangan jadi menteri. Menteri ni ada kuasa. Menteri ni dia ada kuasa, tuan-tuan. Dia boleh bercakap. Kita bukan minta lebih daripada Menteri Agama hari ni. Kita minta ketegasan beliau. Kita minta dia bercakap dengan betul-betul tegas. Memberi desakan. Menghalang konsert tu. Tapi kalau Menteri Budaya nak buat juga, masa tu kita tahu punca ni siapa. Sebab benda ni bersangkutan dengan agama. Bukan bersangkutan dengan majlis konsert tu sendiri. Ni masalah dia melibatkan isu akidah kita, isu pegangan kita, isu yang diharamkan dalam agama, LGBT ni semua. Ini bersangkutan dengan majlis agama, bersangkutan dengan agama Islam. Agama Islam adalah agama persekutuan dalam Malaysia. Jadi itu saja saya minta. Saya tak marah mana-mana parti politik. Saya tak kata kat ahli PAS, jangan terasa ahli PAS. Saya tak kata kat ahli UMNO. Kalau semua saya bercakap hari ni, isu konsert hari ni adalah melibatkan agama. Jadi saya nak bercakap untuk siapa, saya nak bertanya untuk siapa, saya nak argue untuk siapa. Lain daripada Menteri Jabatan Agama Islam. Lain daripada Menteri Agama Islam. Tuan-tuan beritahu tengok saya nak cakap kat siapa, saya nak pergi terang kat siapa benda ni. Benda bersangkutan dengan agama hari ni, takkan saya nak pergi tanya Menteri Pelancongan pula. Lagi Menteri Pelancongan pula kata, saya tahu konsert yang hak agama LGBT tu kena tanya Menteri Agama. Dia main pusing pi. Yang tu yang jawapan dia. Tolong tag kawan-kawan kamu yang mana yang fanatik PAS yang malah duk komen macam-macam tu. Saya tak marah parti politik PAS ni. Saya pun setuju apa benda. Jika ada benda-benda yang baik untuk agama Islam yang parti PAS bawa usul, kita sokong. Saya dah beritahu lah, saya tak fanatik politik, tuan-tuan. Ya, betul tu Mahmud Azmi kita. Azmi kita PAS kerajaan hari ni. Walaupun kerajaan tak solid, tak ada kuasa, tetapi kena ada ketegasan kita. Baru kita nak tengok. Macam mana kita nak sokong kalau lah ni pun tak ada ketegasan. Macam mana kita nak sokong? Dan saya nak beritahu, bukan saya tak sokong semua apa yang paling. Dan saya bukan anti PAS. Dan saya bukan anti UMNO dak, tuan-tuan. Kalau PAS buat baik untuk agama Islam, untuk rakyat, untuk bangsa dan tanah air, saya sokong semua apa yang PAS buat. Dan juga sama juga kalau UMNO buat untuk rakyat, agama Islam, bangsa kita, tanah air kita, saya sokong semua, tuan-tuan. Kalau PKR pun buat untuk agama Islam, bagi kepada untuk orang Islam, kebaikan kepada orang Islam, saya sokong juga PKR. Sokong bukan sokong pergi mengundi apa. Saya sokong tindakan yang dibuat oleh parti-parti politik. Saya sokong. Benda yang boleh melibatkan kebaikan kepada agama, melibatkan kebaikan kepada rakyat, melibatkan kebaikan kepada bangsa dan tanah air, saya sokong. Teruskan amalan-amalan mulia itu. Itu yang kita nak. Jadi bila kita terang semalam dengan isu konsert ni, LGBTQ ni, kita tahu dah seorang penyanyi ni memang bermasalah, orang yang pro LGBTQ yang ke-10. Maknanya di dunia ni top 10 lah, tuan-tuan. Billy apa ni, nak sebut nama apa kita tak erti ni. Billy Eilish ni. Orang yang ada top 10 dalam golongan-golongan LGBTQ ni. Jadi kita tanya kenapa boleh dibiarkan dia boleh membuat satu konsert yang besar, sehingga akan melibatkan sampai 25,000 penonton, bercampur aduk. Adakah bercampur aduk lelaki perempuan, macam-macam. Jadi ni semua di bawah jabatan pelancongan. Mesti dirujuk dari bawah jabatan agama Islam. Saya tak minta, tuan-tuan, sokonglah mana parti pun, tuan-tuan, tak apa. Kita pun nak Islam, tuan-tuan. Nak marah ke PAS ke, saya tak marah ke PAS. Tak ada saya marah ke PAS. Saya tak kisah mana parti pun, jadi dia bawa pada agama Islam, kebaikan untuk Islam, kita sokong. Takkan saya nak cerita kot sebelum ni saya sokong pangkah apa, tuan-tuan. Saya tak minat lah benda tu, rahsia untuk saya. Jadi hari ni bila kita bercakap, orang salahkan kita balik. Tok Singa ni sembang tak tahu apa. Patut pergi tanya Menteri Pelancongan.
Saya pergi tanya Menteri Pelancongan pula. Menteri Pelancongan kata saya luluskan disebabkan konsert. Tetapi kalau melibatkan isu agama LGBTQ, melibatkan laki perempuan bercampur aduk ni di bawah Jabatan Agama Islam pula. Ada mai pusing pi, pusing mai, tak ada jawapan. Yang best, orang boleh bersukaria. Yang best, konsert dijalankan. Yang best, semua dapat lesen. Yang best, setiap bulan gaji menteri dapat makan. Yang best, rakyat kena beli kat harga barang apa mahal pun. Itu yang berlaku hari ni. Mulut tu tak selidik, itu orang marah. Fikir tu, ni saya dah terang ni tuan, saya dah terang dah tuan. Cuba dengar Ustaz Pakcik. Mana dah? Bukan tak selidik, kita dah selidik sebelum saya nak bercakap pun saya selidik dah. Mulut tu tak selidik, itu marah-marah fikir dulu sebelum cakap. Ni saya dah selidik ni, saya dah beritahu dah ni. Ni saya terang ni, cuba dengar tengok. Payahlah kalau fanatik ni tak boleh nak buka fikiran ni, payah juga. Saya dah beritahu dah, benda ni melibatkan agama LGBT. Seorang tu yang membawa imej LGBTQ, dan semalam di konsert tu pun dia mengkibarkan bendera LGBTQ. Adakah ini di bawah Menteri Pelancongan ataupun Kebudayaan? Saya pun pelik, saya pun tak faham lah apa peranan Menteri Agama hari ni. Adakah Menteri Agama ni, apa peranan dia? Sepatutnya Menteri Agama lah kena tengok benda-benda macam ni. Dia kena menghalang, kena memberi satu teguran yang kuat, memberi satu ketegasan, melarang. Okey, Jabatan Agama Islam hari ni memang tidak bersetuju konsert yang akan diadakan. Dan Jabatan Agama Islam, saya sebagai Menteri Agama Islam tidak menyokong, dan saya desak kerajaan supaya tidak boleh diadakan. Disebabkan penyanyi tersebut terlibat dengan kumpulan anggota LGBTQ yang akan membawa keruntuhan akhlak, keruntuhan tauhid umat Islam di negara Malaysia. Kalau ada statement macam tu, saya sokong lah. Kalau menteri lain nak buat juga, masa tu kita marah pula hak bahagian lain. Sebab apa? Menteri Agama dah strong, dah kuat, dah bersuara. Itu yang kita minta hari ni. Saya tak minta lain, saya tak marah Menteri Agama kita tentang parti politik dan semua. Saya tak mau minta tuan dia parti apa sekalipun. Yang penting ni umat Islam hari ni Islam ni agama kita dipermainkan. Boleh masuk segala agenda. Contoh hari ni, kalau satu konsert Syiah pula nak buat, Syiah nak buat konsert pula di bawah Menteri Kebudayaan dan Pelancongan. Menteri Agama mesti campur mesti masuk campur tangan. Sebab apa? Syiah tak boleh diamalkan dalam Malaysia. Sama juga LGBTQ tak boleh diamalkan dalam Malaysia, diharamkan dalam Islam. Jadi Menteri Agama kena ada peranan dia juga. Tak kira lah menteri lain pun sama juga tuan-tuan. Tapi kita nak tengok hari ni kekuatan menteri kita, Menteri Agama kita hari ni. Jangan bagi alasan kata kami tak menang cukup, kami tak cukup kerusi, baru 18 kerusi. Itu bukan alasan tuan-tuan. Ni ketegasan ni kena bercakap. Ataupun buat live macam ni ke, beritahu saya Menteri Agama, saya tak sokong apa pun dia buat, dan saya akan hantar surat kepada Perdana Menteri ataupun Menteri Pelancongan supaya konsert itu dibatalkan. Masa tu baru kita salut lah Menteri Agama mana, parti mana sekalipun tuan-tuan. Kalau buat lagu tu macam tu lah, saya respect. Orang pun akan respect tengok kita berani macam tu. Buat satu surat kepada Menteri Pelancongan. Saya sebagai Menteri Agama hari ni mendesak supaya konsert yang akan diadakan, yang dibawa oleh Billie Eilish ni tidak dilaksanakan kerana beberapa faktor, kerana beberapa perkara. Pertama sekali, penyanyi ini membawa imej LGBTQ dan dia adalah orang yang ke-10 pro LGBTQ. Ini boleh membimbangkan akhlak umat Islam, boleh menggugat tauhid agama Islam, boleh melibatkan akidah umat Islam lari. Perang bagi surat, hantar pergi dekat Menteri Kebudayaan. Masa tu kalau Menteri Kebudayaan buat, kita sama-sama rakyat dengan Menteri Agama sekali, kita bangkit sama-sama. NGO yang ada berlambak ni takkanlah Menteri Agama kalau kena hentam kita tak bangkit, kita tak support. Kita support lah. Banyak NGO Islam Melayu ni. Banyak menteri-menteri agama, NGO Islam hari ni banyak. Saya tak suruh tuan-tuan kata betul apa saya cakap.
Dan saya pun tak minat nak apa dengan kata hang elok hang cakap pandai pergi jadi menteri. Hang jadi menteri. Bukan masalah cakap pandai tidak, tuan. Ini negara demokrasi, negara yang boleh bercakap. Bila nak undi tahu pula mai cari rakyat. Suruh rakyat gunakan tangan rakyat pangkah undi hampa. Bila hampa buat tak betul, rakyat tak boleh bercakap apa. Macam tu ke? Salah macam tu. Kita hormat, tuan-tuan. Bukan kita balun Menteri Agama ni sampai masuk isu-isu peribadi beliau. Tidak. Saya mengkritik sebab benda ni berlaku. Saya nak suara dari satu Menteri Agama yang suara yang kuat. Kita tak mahu seperti mana Menteri Agama sebelum ni. Menteri Agama sebelum ni main daripada parti Amanah. Semua hentam dia, tuan-tuan. Masa sebelum ni saya cerita pasal politik sebelum PAS duduk ni, sebelum ni parti Amanah. Apa silap sikit orang bantai Menteri Agama. Betul tak, tuan-tuan? Saya tanya ni betul tak? Jujur dengan diri sendiri, tengok. Kita bantai habis-habis. Datuk Mujahid hantam habis-habis, buat report polis apa ni. Datuk Mujahid pergi salam dengan satu orang LGBT apa semua. Kita hantam, betul tak? Saya sendiri pun hantam. Muhung apa? Boleh tengok balik dalam YouTube saya hantam Datuk Mujahid macam mana. Sebab benda tak betul kita hantam Takkan bila dah tukar Menteri Agama, tak kira lah niat parti mana sekalipun, kalau duduk sengap macam ni, takkan kita tak apalah, dia parti kita kita kuasa tak cukup lagi. Nak cukup kuasa tak mana lagi. Jangan memberi alasan, laksanakan perintah. Bila dah ada menteri, bila dah ada satu jawatan, maknanya kamu ada power. Jangan duk risaulah apa nak jadi pun, jadilah. Itu dia namakan menegakkan kebenaran. Tidak takut dengan apa ancaman yang akan datang. Jalan terus. Bercakap berani suara. Orang tak suka babi. Janji kita dengan Allah lepas. Tu saya kata satu menteri, buatlah Menteri Agama. Saya minta satu buat surat satu ataupun buat live macam ni, bagi tahu saya membantah konsert yang akan diadakan kerana penyanyi ini adalah top 10 LGBTQ yang boleh merosakkan akidah, boleh merosak, beruntuhkan akhlak umat Islam. Saya membantah dengan sekerah-kerahnya. Buat satu surat memorandum, hantar kepada Menteri Kebudayaan ataupun Perdana Menteri. Masa tu kalau mereka nak buat juga, Menteri Kebudayaan kata kami tak heran surat ni, kami koyak lagu tu kami nak juga konsert ni dilakukan. Masa tu saya bagi tahu kat Menteri Agama, kamu bukan berseorangan. Kami di pihak NGO Islam, kami di pihak NGO Islam Melayu akan bangkit bersama-sama kamu. Kami akan sokong kamu, Menteri Agama. Tapi saya dapat dah statement, keluar dah statement Menteri Agama kita. Sepatutnya tidak perlu ada. Sepatutnya tidak perlu ada konsert-konsert. Itu ya jawapan dia. Sepatutnya tidak perlu ada konsert-konsert macam tu. Sepatutnya saya boleh cakap macam tu. Senang senang saya pun boleh cakap tak payahlah. Patutnya tak payah ada lah. Allah lembutnya. Ni marah lah. Bapuk Tok Singa lah apa semua. Ni fanatik masuklah, terpulang lah Terpulang lah, saya beritahu. Saya bukan nak cakap pasal politik, bukan nak suruh pergi undi UMNO ke, bukan nak suruh undi Pakatan Rakyat ke. Saya tak bercakap di atas kapasiti politik langsung. Yang saya bercakap hari ni hak kita umat Islam. Terpulang lah, tuan-tuan nak terima tak terima, terpulang. Jadi saya dah jelaskan dah apa yang saya bercakap ni. Statement permohonan untuk membatalkan tak keluar ke? Tak ada pun. Ada statement membatalkan. Kalau ada, saya minta maaf. Saya tarik balik apa semua saya bercakap ni. Kalau ada benda tu daripada Jabatan Agama Islam, daripada Menteri Agama kita memberi surat permohonan untuk membatalkan segala Allahumma salli alaihi wasallam, segala konsert-konsert ni yang melibatkan, lagi pertama yang melibatkan LGBTQ ni, saya tarik balik apa saya bercakap dan saya boleh minta maaf balik kepada Menteri Agama. Saya tak malu entah kalau saya buat salah. Betul saya bercakap betul. Saya boleh pergi jumpa Menteri Agama kita, saya boleh minta maaf kalau benda tu keluar. Dan saya tak perasan
benda tu dah keluar, Menteri Agama dah bersama-sama dah membantah, menghantar surat menegaskan tak boleh ada. Tapi kalau menteri lain buat juga, saya akan pergi minta maaf kepada Menteri Agama Islam, dan saya akan bersama-sama dengan Menteri Agama Islam, Menteri Agama kita, insya-Allah. Sama ya. Apa pun sama ya. Saya tak malu tuan, kalau saya buat salah saya minta maaf, saya tak malu tuan. Apa nak malu kalau kita buat salah? Mengakulah salah kita, minta maaf dengan orang. Apa masalah dia? Tapi hari ni kita tekankan supaya Menteri Agama agar lebih berhati-hati lah. Lebih tahulah apa yang akan berlaku, melibatkan agama, melibatkan akhlak umat Islam, melibatkan akidah, boleh memesongkan agama. Patut itulah kita minta supaya Jabatan Agama Islam hari ni lebih alert. Nak jadi satu-satu konsert ni kena tahu selidik dulu siapa yang akan datang, siapa yang nak main, nak buat konsert ni. Dia ni macam mana, adakah dia bawa agenda pelik-pelik, agenda songsang. Okey lah tu. Itu yang kita minta. Ni nak dapat konsert berlambak lagi tuan-tuan ni lepas ni. Tu. Nak keluar lagi. 18 Billie Eilish. 10 September Dewa 19. Dewa 19 kalau kata orang Islam, kita tak kata apa lah tuan-tuan. Lepas itu 1 Oktober for apa ni sebut payah, for Trinity apa tak lah. 15 Oktober Boy Likes Girl. 25 Justin Bieber. 27 Oktober Callum Scott. Lepas itu Russ, Lenny, Boy Pablo, Keshi. Tak tahulah betul ataupun tak betul, tak tahu, wallahualam. Tapi yang kita dapat macam ni. Kita dapat macam ni. Jadi tolong alert tengok. Tak reti jadi Menteri Agama letak jawatan lah senang. Itu kita bercakap yang tu lah mamu. Kita minta satu ketegasan daripada Menteri Agama kita. Itu sahaja. Kita tak persoalkan politik dia. Kita bukan minat nak campur politik kan. Saya tak minat campur politik. Saya kawan semua tu, sahabat-sahabat saya PAS banyak. Saya duduk kawasan ni, kawasan semua kawasan orang PAS tuan. Apa-apa program saya buat dengan mereka. Kita bantu sama-sama. Tak biasa lah kita nak ni kawan UMNO, kita buat kerja sama-sama dengan kawan UMNO. Sebab apa? Kita fikir politik ni boleh memecah belahkan kita. Kita kena cerdik. Islam tu agama kita yang menyatukan kita. Jadi saya join semua tuan-tuan. PAS kawasan Sungai Duri, saya duduk belah Sungai Duri. PAS buat Sungai Duri, buat apa-apa program, saya join. Tak boleh saya hantar sikit dana, saya hantar bantu. Kalau UMNO buat pula saya tak lepi, saya pun macam tu juga tuan-tuan. Apa yang kita boleh support, kita support. Orang Melayu kita, apa yang kita boleh support untuk agama, kita support. Allahu Akbar. Nak cakap apa tu, takkan saya nak hina parti PAS apa semua ni. Tak. Itu bukan tujuan saya tuan-tuan. Tak guna saya nak marah parti PAS ni tuan-tuan. Sebab parti PAS ni dia parti sahaja yang dibuat di atas dia apa terjadinya parti PAS ni, dia di atas perlembagaan-perlembagaan yang nak membantu umat Islam, yang nak menegakkan agama Islam dan negara kita. Itu semua perlembagaan dalam PAS ni kita sokong semua kebaikan-kebaikan yang membawa kepada Islam. Tapi yang kita marah hari ni ahli-ahli dia, menteri-menteri dia ni yang tak ada fungsi ni. Tak marah PAS tuan-tuan, tapi marah ni orang yang bawa agama ni, bawa parti ni. Cakap tak cuba bikin ni. Yang ni yang kita marah. Takkan tak boleh ikut tuan-tuan. Kita nak Islam semua. Tak kisahlah parti mana sekalipun tuan-tuan. Ada kebaikan untuk agama, bangsa, tanah air, kita sokong insya-Allah. Jadi terpulanglah. Saya bukan terpaksa cakap juga. Saya terpaksa cakap sebab ramai yang salah faham. Ramai yang orang PAS ada yang marah saya macam-macam. Jadi saya tak tahu sebab apa mereka marah saya. Sebab saya tanya, saya tekan sahaja di mana Menteri Agama kita hari ni. Tak tengok ke apa yang berlaku. Jadi mereka pusing, mereka kata mereka tak dapat kerusi yang cukup. Mereka kata ini bukan Hai Menteri Agama, ni Hai Menteri Kebudayaan dan Menteri Kebudayaan. Jadi saya pun fikir pelik juga. Benda ni melibatkan agama. Takkan saya nak pergi tanya Menteri Pelancongan dan Kebudayaan pula.
Dia akan kata ni bukan bidang saya, bidang agama kena pergi tanya Menteri Agama lah. Jadi saya pun pelik lah ni. Jadi macam mana ni, saya nak pergi ke pihak mana, saya nak tekan ke pihak mana lah ni. Nak kata tekan kat Menteri pula, Menteri kata aku dah lantik dah Menteri Agama, aku dah lantik dah Menteri-Menteri yang ada bahagian-bahagian dia masing-masing. Tapi tanya dia, pusing tang tu tuan-tuan, duk tang tu buat tuan-tuan. Kan? Masalah kita tak selesai kok. Kan? Sama lah Tok cakap hari tu, tak serupa bikin juga apa benda ni. Tunggu black metal masuk baru nak bantah. Tak tahulah tuan-tuan. Saya nak abang sekali lagi yang tu lah. Saya tidak ada tekanan, saya tidak memberi tekanan kepada sesiapa. Saya tidak mengkritik parti politik mana. Saya menghormati semua parti politik yang ada dalam Malaysia. Sebab itulah yang dibawa cara demokrasi untuk mendapat kuasa dalam Malaysia ni. Saya menghormati semua pihak. Tetapi saya nak mana-mana parti politik yang membawa kepada imej Islam, membawa kepada imej membangunkan umat Islam, martabatkan Islam, menolong bangsa Melayu, terutamanya bangsa Melayu kita yang beramal Islam, yang boleh membangunkan tanah ayak, saya sokong semua. Pimai-pimai tang tu saja. Ya, tang tu lah. Itu saya minta maaf kepada semua ahli-ahli PAS. Kalau kata marah saya mohon ampun. Saya tak marah berparti kamu. Cuma saya tekan ni sebab ia melibatkan agama. Itu saja. Sebab saya NGO tuan-tuan, saya kena bercakap. Saya kena memberi desakan. Jadi kalau saya pun tak boleh bercakap, saya tak boleh cakap apa, siapa nak bercakap? Adakah suara-suara rakyat ni lagi dia pun nak dengar? Lagi dak jauh lah. Jauh panggang daripada api lah tuan-tuan. Kalau suara NGO pun dia pun tak boleh dengar. Suara rakyat dia pun nak dengar ke? Jauh panggang dari api. Saya boleh beritahu yang tu saja. Jadi saya sebagai NGO, saya bila tengok benda-benda macam tu, amar ma'ruf nahi munkar, saya terpaksa cakap. Dan saya terpaksa bertanya, ke manakah Menteri Agama? Sebab benda ni melibatkan agama. Dia tidak melibatkan yang lain. Dia melibatkan agama, melibatkan akhlak, melibatkan agama kita, melibatkan pegangan agama kita, yang melibatkan haramnya LGBTQ ni, benda-benda macam ni. Jadi saya tanyalah pada Menteri Agama. Saya mohon ampun dan maaf jika benda tu salah apa yang saya tanya. Jadi itu saya daripada saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.